Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan izin inayah daripada Allah kita dapat hadir pada pagi ini, pada malam ini, untuk sama-sama kita mengambil sedikit daripada kitab Talbis Iblis. Tuan-tuan, kita sambung baca kitab kita. Fokus pada satu kuliah ya. Kita ada dua kuliah. Fokus satu kuliah ya. Fa inna a'zam an-ni'am. Ini kita baca ni muqaddimah Ibnul Jauzi. Muqaddimah al-musannif. Al-musannif ni dia ada dua dalam bahasa Arab ni, dia guna writer atau penulis tu. Satu dia guna al-muallif, yang menulis. Satu lagi al-musannif, yang menyusun. Maksud dia samalah, orang yang menulis atau menyusun kitab itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab kita, fa inna, siapa yang ada terjemahan kitab ini muka surat 20, muka surat 20, muka surat 20, terjemahan kitab ni muka surat 20. Dia boleh cek, kita baca yang Arab, kita cek yang bahasa Melayu juga. Fa inna a'zam an-ni'am 'ala al-insan al-'aql, li'annahu alatun fi ma'rifati al-ilah subhanahu, was-sabab alladhi yatawassalu bihi ila tasdiq ar-rasul, ila annahu lamma lam yanhad bi kulli al-murad min al-'abd bu'ithat ar-rusul wa unzilat بعثت الرسول وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس. Okey tuan-tuan, kata penulis kitab kita Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, di antara salah satu daripada nikmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah akal. Akal itu salah satu daripada anugerah kurniaan Allah. Kerana akal ini, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, merupakan alat untuk mengenal Allah dan mengenal kebenaran Rasul. Kedudukan akal dalam Islam satu kedudukan yang cukup mulia. Sebab itu dalam Islam salah satu benda yang dijaga oleh Allah, yang dijaga oleh syarak, 5 perkara yang disebut dengan daruriyatul khams, 5 perkara yang darurat, yang paling utama, fundamental dalam Islam adalah akal. Sebab itu dalam Islam, orang yang kurang akal dia naqisul aql, atau orang yang hilang akal, zawalul aql, orang yang tak ada akal, orang yang tak cukup akal, orang yang tak sempurna akal. Tak cukup akal apa? Tak sempurna akal apa? Kanak-kanak, akal dia belum sempurna, akal dia belum cukup. Orang yang tak cukup akal, orang yang tak sempurna akal selain daripada kanak-kanak, orang yang gila, mabuk, pengsan, something wrong somewhere. Okey. Orang yang macam ni dalam agama kita, mereka dikecualikan daripada syariat. Maknanya mereka ini tidak menanggung taklif. Taklif tu apa? Menanggung beban. Maknanya mereka tak terikat dengan halal haram, tak terikat dengan apa-apa yang disuruh, tak terikat dengan apa-apa yang dilarang. Maknanya apa-apa yang dilakukan oleh mereka terkeluar daripada dosa dan pahala. Istimewa dari satu sudut, kurang dari satu
sudut. Maknanya orang yang tak cukup akal, orang yang tak sempurna akal, tidak ditulis. Disebut dalam hadis rufi'atil qalam, diangkat catatan. Kita manusia yang sempurna akal, yang waras akal ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita cakap, apa yang kita sebut, apa yang kita buat, tidak terlepas daripada ditulis dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kiraman katibin, ada malaikat yang di kiri dan kanan kita mendengar dan melihat setiap patah dan perkataan yang kita lakukan, perbuatan yang kita amalkan. Ma yalfidhu min qaul, kata Al-Quran, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut manusia, tak kiralah apa pun perkataannya, melainkan illa ladaihi, melainkan baginya raqib dan atid, ada yang mencatat baik dan buruk. Tetapi Nabi menyebut di dalam hadis ada 3 kelompok manusia yang Allah Ta'ala berikan hak keistimewaan. Allah Ta'ala keluarkan daripada peraturan ini. Antaranya kata Nabi, rufi'atil qalam an thalatha, diangkat pena itu. Maknanya malaikat tak payah duk catat, malaikat tak payah duk jaga, malaikat tak payah duk perhati. Depa buat apa? Tidak ada masalah di sisi Tuhan. Antaranya adalah orang yang minan naim hatta yastayqaz, orang yang tidur sehingga dia terjaga. Maknanya apa yang dilakukan oleh orang yang tertidur tidak dikira berdosa. Dia tidur, oleh kerana dia tidur, dia terlewat semayang, dia tak semayang pada waktunya, terselak aurat dia tak berdosa. Ketika dia tidur, dia tak berdosa, sebab benda-benda itu berlaku di luar daripada kawalan akal dia. Tapi kalau sengaja dia selak, sengaja dia buka, dalam pengetahuan akal dia, dalam kawalan dia, baru dikira dosa. Sebab itu apa-apa benda yang dalam agama ni tak sengaja, dianggap tidak ada dosa. Dia jaga-jaga pukul 8.30 pagi, dia belum solat subuh. Kalaulah oleh kerana sebab dia tidur, dia tak sedar, dia tak jaga, maka tidak ada dosa bagi dia. Bila dia bangun 8.30 pagi, waktu itulah dia salat. Fakafaratuhu idza shalla idza dzakaraha. Nabi menyebut dalam hadis yang lain, maka kafarah, tebusan bagi orang yang tertidur, dia terlepas salat, adalah apabila dia bangun, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Tidak ada dosa, cuma dia tetap kena sembahyang. Bukanlah bermakna dia jaga 8.30 dah terkeluar waktu, dah habis waktu subuh, dia tak payah sembahyang. Tak. Kefarduan itu tetap terikat, kefarduan itu tetap dia kena tunaikan, cuma dia tak ada dosa. Berbeza dengan seorang yang dia sengaja mangkit sayur, dengar bang, dengar bunyi telefon, dengar bini gerak, tapi dia tak mau mangkit, dia belengkang, dia tarik selimut. Orang yang macam ni, sebahagian ulama kata bila dia jaga, dia tetap kena qada, dia berdosa dan dia kena qada. Sebahagian daripada kalangan fuqaha sebut macam tu. Sebahagian lagi antaranya Ibnu Hazmin Al-Andalusi, seorang tokoh ulama besar, dia kata apa? Orang yang macam ni dia berdosa tetapi dia tak wajib ganti. Ini khilaf pada permasalahan apakah perlu qada, ganti kepada salat yang ditinggalkan dengan sengaja, kan? Sebab kawan ni dia tertidur, dia tak sengaja, dia tak sedar, dia jaga, dia semayang, dia kena ganti, dia tak berdosa. Tapi orang yang dah dengar bang, bini dia kata, bang mangkit bang subuh, dia kata satgi aku mangkit, jaga sayur. Ulama kata tidak ada qada bagi dia. Sebahagian kata dia kena qada walaupun dia sengaja. Sebahagian ulama lagi kata tidak ada qada bagi dia. Dia berdosa, apa yang dia perlu buat, dia bertaubat kepada Allah, dia tak akan lakukan perkara itu, tetapi tidak ada istilah ganti untuk dia, kerana dia meninggalkan salat itu dengan sengaja. Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada istilah ganti untuk dia. Termasuk kita tuan-tuan, mungkin di masa muda kita tak semayang sangat, mai tua baru kita nak jaga, kan? Sebahagian daripada kita, kan?
Maka kita nak kira yang berbelah-belah tahun yang kita lalai, yang kita cuai itu macam mana? Sebahagian ulama kata dia kena ganti. Tetapi sebahagian ulama wallahu taala alam, bagi saya pandangan yang kedua ini rajih, kuat dari sudut dalil. Dia tak perlu ganti apa yang dia tinggal ketika dia berada dalam keadaan jahiliyah, berada dalam keadaan dia sengaja meninggalkan benda itu, melainkan dia bertaubat kepada Allah dan dia ganti, dia tampung dengan amalan-amalan salat sunat dia. Mereka mengambil salah satu dalil hujah mereka apabila para sahabat yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Kan sahabat-sahabat Nabi asalnya mereka bukan Islam, mereka masuk Islam, Nabi tak suruh mereka qada apa salat yang mereka tak buat ketika kafir. Ini salah satu dalil yang digunakan oleh ulama yang berhujah, tidak ada ganti qada salat bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja. Tetapi tuan-tuan kena ingat, saya tak mau sembunyi ilmu, saya tak mau seleweng, tak mau khianat. Memang ada qaul, pandangan ulama yang menyatakan bahawa sengaja atau tidak menjadi masalah. Yang penting apabila dia tinggal, once dia tinggal, dia kena ganti. Hang sengaja, hang tak sengaja, hang tinggal, hang kena ganti. Sebab itu dianggap dainullah, hutang dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tanya wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallahi azza wa jal, ilmu itu di sisi Allah, kita katakan pandangan yang kedua itu lebih hampir, yang menyatakan bahawa orang yang meninggal dengan sengaja, yang tidak ada alasan dan uzur, dia meninggalkan salat itu kerana kecuaian dia, kemalasan dia, tidak ada ganti untuk dia, melainkan dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia tampung dan diperbanyakkan salat sunat dia. Tapi kalau orang, dah ustaz, saya dengar ada orang kata kena ganti, saya habaklah tak sah ni. Memang ada qaul ulama yang kata macam tu. Saya nak ganti, terpulang masa awak punya hal, awak punya tenaga, ganti, tidak ada masalah. Okey. Jadi tuan-tuan, salah satu lagi orang yang tak kena dosa pahala ni orang yang mabuk. Sebab itu orang yang mabuk ni dia tak jatuh talak. Tidak ada talak ketika dia tak sempurna akal dia. Orang yang mabuk, dia lafaz talak, tak jatuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia ada sedikit pendetilan. Mazhab lain, kalau dia mabuk, dia lafaz talak, tak jatuh. Sebab ketika itu dia dianggap bahawa orang yang tidak waras. Orang yang tak waras ni dia cakap apa tak pakai. Contoh apa? Contoh orang waras ni cakap apa tak pakai, contoh apa tuan-tuan? Mengaji lama lah, tanya sikit. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan kalau budak-budak kita boleh bagi RM1 kan, tuan-tuan nak bagi RM1 kan. Orang yang dia cakap apa, walaupun perkataan dia itu kufur, perkataan dia itu bercanggah dengan akidah, tapi oleh kerana dia dalam keadaan tak sedar, Tuhan tak ambil kira. Dalam hadis Bukhari bagi contoh. Apa dia? Ingat tak lagi? Satu orang lelaki, dia naik unta, dia pergi tengah padang pasir, gurun Sahara, desert. Desert ke desert? Desert ni cuci mulut. Dia pergi tengah padang pasir. Padang pasir tak ada apa. Kan? Lepas tu dia tambat unta dia. Lihat hadis Bukhari, dia tambat unta dia. Bila tambat unta dia, dia tertidur. Dia jaga-jaga, unta dia tak ada. Tuan-tuan, padang pasir, bukan padang besar. Padang besar orang tinggal kita tak mati ya tuan-tuan, syok lagi. Pi rombongan bahpi. Tinggal padang besar tak apa, tinggal 2 hari pun tak apa. Padang pasir dengan tak ada apa ni. Bayangkan tuan-tuan betapa susah hati dia. Tiba-tiba takdir Allah. Apa cerita tu kata? Apa Nabi kata? Dia bukan cerita pada zaman dahulu, ni cerita Nabi. Takdir Allah, unta tu mai balik. Allahu akbar. Asyaddus surur. Syok. Orang kata syok, tak tahu nak habaq ni apa dia orang paling kata. Syok lah. Syok. Syok ni kadang-kadang tak tahu nak habaq, sehingga dia kata apa? Anta 'abd wa ana rabbuk. Punya syok.
Ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhan engkau. Oh, dia kata tu pasal apa? Pasal dia tak tahu nak habaq aku ni syok habis meter ni. Dengan tak tahu nak balik lagu mana, dengan tengah-tengah padang besar tiba-tiba cuih mat. Dia nak habaq syukur dia, anta abdi, ya Allah kau hamba aku. Wa ana rabbuk, aku Tuhan engkau. Perkataan tu tuan-tuan bukan perkataan kapiak, maha kapiak. Maha kapiak, tak maha kapiak. Dia berkata Allah Ta'ala hamba dia dan dia itu Tuhan kepada Allah. Tetapi kata Nabi SAW, perkataan dia itu tidak memberi kesan kepada dia. Sebab apa? Kerana dia berada dalam keadaan manusia yang dia panggil apa? Syok sangat ni pun dia jadi macam gila. Dia jadi macam gila lah. Tuan-tuan, ada orang syok dia. Tuan-tuan pun faham kan? Syok. Jadi ulama ambil hadis itu, ambil hadis yang apa? Syok tu, hadis yang kawan tu kata perkataan kufur. Perkataan dia tu perkataan kufur. Dia kata Allah hamba dia, dia Tuhan Allah. Perkataan itu kalau diucapkan dalam keadaan sedar, seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam kerana dia mengucapkan perkataan kufur. Tetapi dalam hadis itu kata Nabi Allah Ta'ala tidak menilai dan tidak mengambil hukum di atas apa yang dia kata, kerana keadaan dia ketika itu yang terlalu seronok. Jadi ulama buat keluar hukum daripada situ. Ulama kata apa? Mana-mana perkataan kalamun nas, perkataan manusia yang diucapkan dalam keadaan dia tak sedar, dia tak perasan, dia terkata, terucap, tidak diambil kira. Termasuk salah satunya orang yang mabuk. Dia kena ayak biak ke, dia kena berani kambing ke, dia kena kepala kambing ke, dia kena tosek ke, dia kena nera ke, dia balik dia mabuk. Dia mabuk, dia pun tak ketawa hala kepala pening, dia hangat kambing, dia pun kata, hang ni aku cerai, hang talak 36, 37. Dia sebut. Ulama kata tak, itu talak. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia detailkan sikit. Mazhab Syafi'i dia sebut kalau mabuk itu dengan pilihan jatuh. Tetapi kalau mabuk itu bukan dengan pilihan, tak jatuh. Tuan-tuan faham tak? Ulama lain kata kalau mabuk jatuh. Mabuk tak jatuh. Mabuk pilihan ke, mabuk tak pilihan ke, tak jatuh. Pasal dia mabuk, dia tak waras, akal dia tak sempurna. Tapi mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i kata, kita tengok dia punca mabuk. Kalau dia mabuk itu di atas, dia pergi beli kasbek sebotol, dia minum, maknanya mabuk pilihan lah kan? Dia mabuk itu dengan pilihan dia. Dia balik, dia talak, jatuh. Tapi kalaulah dia berjalan-jalan balik ni, balik masjid ni berjalan-jalan, dia duduk kalut sembang, duduk kalut tulis mesej apa semua, dia belaga tiang, boom, kena tiang kepala, dia pun pening dalam, mana dia mabuk bukan pilihan lah, bukan dia pergi katuk kepala dia terantuk, pening, dia ucap talak. Ketika itu tak jatuh dalam mazhab Syafi'i, kerana mabuk dia itu bukan di atas pilihan dia. Kerana hujah mereka, seseorang itu bertanggungjawab di atas apa yang dia buat. Dia mabuk, dia kena bertanggungjawab di atas apa yang dia kata. Ini sedikit pendetilan di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendek kata, akal ini memainkan peranan penting dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala haramkan arak, Allah Ta'ala haramkan benda-benda yang memabukkan. Kerana benda-benda yang memabukkan, dia boleh merosakkan akal. Dan apabila manusia ni rosaknya akal, dia boleh melakukan tindakan-tindakan di luar daripada batas kemanusiaan. Semua punca-punca yang tuan-tuan tengok jenayah hari ni, yang saya tak perlu bercakap, tak perlu nak bagi contoh, yang kita tak sangka ada manusia yang sampai ke satu tahap mereka melakukan benda-benda seperti bunuh, rogol, tanam orang dan sebagainya ini, kerana
berpunca daripada akal yang tidak sempurna. Tuan-tuan pun kata, ini penagih dadah, ini geng mabuk mana. Sebab manusia yang waras pada akalnya tak akan mampu untuk sampai hati buat benda yang sebegini rupa. Sebab itu adalah salah satunya agama jaga akal. Agama jaga akal. Tetapi tuan-tuan, akal ini walaupun mempunyai kuasa yang begitu hebat, dia boleh, orang kata apa, mengenal Allah, dia boleh mengenal baik dan buruk, dia boleh orang kata apa, membezakan yang baik dan buruk. Tetapi kita kena faham, apabila disebut makhluk, akal merupakan makhluk. Bila disebut makhluk Allah Azza wa Jalla, kan kullu siwallah makhluk, selain daripada Allah makhluk. Maka apabila akal itu makhluk, sebagaimana kita manusia makhluk, dia mempunyai apa yang disebut dengan had, limit. Dia ada limit dia. Semua benda dalam dunia ini selain daripada Allah, mereka ada had dia. Hebat bagaimanapun, cerdik macam mana pun, kuat bagaimanapun, setiap daripada benda itu, objek itu, makhluk itu akan ada garisan yang dia tak boleh over the border. Dia tak boleh lepas daripada garisan itu. Hebatnya manusia bagaimanapun, dia tak boleh tahu berapa benda dalam dunia ini. Antaranya apa? Dia sendiri tak boleh tahu ajal dia bila. Doktor pakar macam mana pun, mengaji tinggi mana pun, hebat macam mana pun, dia tak boleh menjangka bila dia akan mati. Keterbatasan manusia itu. Banyak benda dalam hidup kita ni, hatta kan alat-alat yang dicipta dengan begitu canggih, komputer yang kita anggap mesin yang maha hebat, boleh menyimpan pelbagai maklumat. Kita nak, kita tekan man, berjuta-juta maklumat yang kita simpan hanya dengan satu tekan, dia boleh man, boleh menghubungkan manusia hanya dengan satu klik. Tetapi dalam kes-kes tertentu, dia juga tak mampu buat benda-benda yang kita nak. Dia ada limit, dia ada hak dia. Apabila akal mempunyai hak, mempunyai batas, antaranya apa? Akal tak boleh untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Sebab apa? Sebab akal manusia tak sama. Akal orang cerdik dengan akal orang bodoh tak sama. Akal orang beriman dengan akal orang tak beriman tak sama. Di atas sebab keterbatasan itu, limit itulah, maka Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran. Ni tuan-tuan kena faham dia punya rentetan cerita dia ni. Apabila manusia tak boleh nak, Allah Ta'ala menciptakan manusia, dia bekalkan akal, manusia tak boleh nak guna akal itu untuk segala-gala hal, terutama sekali dalam isu agama. Sebab itu kalau kita tengok manusia dalam hidup dia, kalau dia tak menggunakan Al-Quran, tak mengambil Islam sebagai agama, dia cipta agama berdasarkan akal, kita akan tengok pelbagai benda yang pelik. Tuan-tuan tengok agama-agama orang asli, pelik-pelik. Pasal apa yang jadi pelik, jadi tak ketahuan hala, tak ketahuan punca tu? Kerana mereka menjadikan akal sebagai Tuhan. Allah menyebut dalam Al-Quran, afara'aital ladzi man ittakhadha ilaha hawa. Tidakkah kamu melihat bagaimana manusia itu mengambil hawa nafsunya, akalnya sebagai Tuhan? Misalnya agama-agama yang bukan Islam, bila menjadikan akal ni dia nak fikir lebih pada hak dia, maka keluarlah Tuhan-Tuhan dalam pelbagai bentuk rupa. Ada Tuhan bertangan 8, ada Tuhan perut buncit, ada Tuhan muka orang, hidung gajah. Kenapa tu? Kerana akal cuba untuk melepasi hak dia. Apa-apa benda pun kalau dia lebih daripada hak, dia jadi lagu mana tuan-tuan? Blackout. Elektrik kalau kita guna lebih pada kilowatt dia, meletup. Kereta kalau kita guna lebih pada hak dia, jahanam. Demikian akal. Kalau kita nak lebih, kita nak pergi atas pada apa yang dia mampu, maka kita akan melihat bagaimana dia rosak. Dia buat Tuhan, dia cipta Tuhan, lepas tu dia buat pula upacara bagi mandi susu Tuhan, lepas tu dia bagi makan Tuhan, dia buat. Kerana apa? Kerana akal itu sudah gila.
Sebab tu kita tak nafikan ada orang yang mengaji agama melampau sangat, yang duk pergi kaji benda-benda yang Tuhan tak suruh kaji tu, akhirnya keluar istilah gila isim. Bila dia mengkaji Tuhan, dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhan, dia cari diri dia. Hang nak cari diri hang apa? Nama hang siapa? Anak siapa? Agama hang apa? Cukup lah. Kita nak kenal diri kita sampai bila? Sampai tahap apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bagi tak satu benchmark, kayu ukur kita kenal diri kita? Hang tak kenal lagi diri hang. Tak kenal aku kenal mak aku siapa, pak aku siapa, ada IC, aku tahu orang mana, aku tahu aku orang Islam, aku tahu kena buat apa, kena sembahyang, kena puasa, aku tahu benda apa yang aku tak boleh buat, benda haram, benda halal. Cukup aku nak kenal apa? Oh, tak boleh, hang mesti mencari diri hang lagi. Nak cari apa lagi? Nak cari apa lagi? Ini yang disebut apabila kita hulu. Kita kata nak cari apa lagi? Hang kena mencari diri hang. Hang kena mencari apa? Apa yang aku nak cari? Dia sendiri tak boleh bagi apa yang kita nak cari untuk kita kenal diri kita. Hang belum kenal lagi diri hang. Apa pasal yang hang kata aku tak kenal diri aku? Cukup waktu aku sembahyang, maknanya aku kenal kata aku Islam. Sudah. Dah belum cukup lagi. Hang mesti mengenali diri hang. Yang ini yang dia pergi ke satu level, dia gila. Maka tuan-tuan tak perlulah nak masuk mana-mana tarikat, tak perlu nak masuk mana-mana ajaran. Cukup tuan-tuan buat apa yang dalam Quran suruh, dalam hadis suruh. Tuan-tuan termasuklah orang yang mengenal diri. Cari diri sangat sampai mengaku jadi Tuhan. Tu Harun tu cari diri. Cari diri sampai dia kata akulah Tuhan. Mungkin kita boleh kata dia dah kenal diri dia. Diri dia sebenarnya Tuhan. Lepas tu kita pergi kata hang gila. Aku tak gila. Sebenarnya hampa yang belum jumpa diri hampa. Gila tu dah gila. Sebab tu orang tanya apa pandangan ustaz berkaitan dengan Tuhan Harun. Saya orang yang mengaku Tuhan, mengaku Rasul, saya tak ambil kira sangat pasal apa. Pasal orang gila ni tuan-tuan bukan tahap Tuhan dia boleh mengaku. Apa-apa benda dia boleh mengaku. Orang gila ni kita nak pelik apa? Tu tak macam tak sah. Tu tak pelik tak? Tu tak pelik apa? Dia kata apa pandangan ustaz? Macam mana Harun ni boleh mengaku tu? Yang tanya tu pun satu bab. Hang nak pergi tanya gila. Gila ni kita jangan duduk kita jangan duduk apa kata duduk pening kepala fikir orang gila. Macam kita macam mana dia boleh jalan langkangak tak pakai seluar? Dia gila yang nak fikir apa? Kalau dia otak lagu hang tak apalah. Selesai bab. Tetapi yang saya fikir bukan Harun tu, bukan Kahar tu, bukan hak mengaku tu. Yang saya duk pening kepala fikir tu, yang ikut tu. Fokus perbincangan kita yang ikut, yang menjadi follower tu, pengikut tu. Hak yang mengaku tu kita tahu dah gila. Hak yang mengikut tu pasal apa? Satu orang berjalan langkangak, buang seluar. Pasal dia gila. Kita yang tak gila pergi buang sama, jalan ikut belakang. Orang akan tengok dia, akan tengok kita. Orang akan tengok kita, orang heran kat kita. Yang tu yang kita nak tahu. Pasal apa yang boleh pergi ikut dia? Kalau lah muka macam pelakon-pelakon yang comel-comel yang pergi ikut kan. Macam muka Syarifah ini mengaku Tuhan, bolehlah munasabah hampa ikut pasal dia segak. Chef Wan kan mengaku Tuhan, munasabah lah masak pandai. Ini muka kita tengok semak perut atas bawah pun hampa ikut. Tuan-tuan manusia ni. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk dia nak nak kontrol akal. Maka dalam hal ini rentetan yang ketiga, akal manusia kita katakan tak sama, ada limit dia. Maka kalau diberikan Al-Quran itu seketui kepada dia, setiap orang daripada kita membaca Al-Quran yang sama, kita akan dapati pelbagai bentuk tafsiran dan kefahaman. Tak perlu kepada Quran, kita ambil surat khabar cukup. Satu tajuk ya, tetapi macam-macam ulasan. Itu baru perkataan manusia, baru surat khabar. Kawan tu baca contohlah kereta kemalangan. Dia baca tajuk kereta kemalangan. Kawan ni kata, oh mati orang ni. Dia kata bukan mati kereta yang sendiri. Dia bagi keluar tafsiran macam-macam. Bagaimana pula perkataan Tuhan? Kalau perkataan manusia berbalah, kita boleh lah ni kita pergi tanya hak tulis lah, hang apa maksud hang tulis?
Apa dia yang hang nak habaq dalam tulisan hang? Selesai. Tetapi apabila Quran itu datang daripada Allah, kita tak boleh tanya Allah Ta'ala terus. Dan kalau kita biar manusia lah hampa ambil Quran masing-masing, hampa pakat-pakat baca, lepas tu hampa pakat-pakat buatlah lagu mana pun, pesah ambil lah. Maka kita akan menyaksikan akan ada dalam kehidupan kita ni pelbagai bentuk jenis ibadat dan kepercayaan. Maka disitulah Allah Ta'ala bu'isatir rusul, menurunkan apa yang disebut dengan mengutusnya Rasul. Pentingnya Rasul, peranan Rasul itu apa dia? Wa yu'allimuhumul kitab huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim. Diutusnya seorang Rasul daripada kalangan manusia itu sendiri, dilantik oleh Allah, diangkat menjadi Rasul. Tujuan dia apa? Yu'allimuhumul kitab, untuk mengajar mereka Al-Quran. Maka sebab itu Al-Quran tidak boleh berpisah daripada As-Sunnah, kerana Al-Quran itu tak boleh difahami oleh akal manusia. Lepas tu Nabi bukan manusia, Nabi manusia, tetapi dia tak faham Al-Quran itu menggunakan akal manusia dia, tetapi dia memahami Al-Quran itu menggunakan wahyun yuha. Ini yang kita nak kena pegang dalam bab ini. Kepentingan Rasul itu adalah menjelaskan maksud apa yang Quran nak. Sebab akal manusia terbatas. Dan dalam Al-Quran sendiri banyak benda-benda yang manusia tak boleh faham, terutama sekali dalam hal-hal yang berkaitan dengan unsur ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, dosa, pahala. Benda-benda ni benda-benda yang tak boleh disebut dalam istilahnya dinalar, tak boleh difahami oleh akal. Maka Nabi mai terang apa itu syurga, apa itu neraka. Kerana tuan-tuan, ada manusia yang dia tak gunakan Rasul, dia gunakan akal dia untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa yang jadi? Dia tak terima apa yang Quran sebut. Contoh, Nabi sebut dalam hadis akan keluarnya Dajjal. Dajjal ni disebut dalam hadis Bukhari, disebut dalam hadis Muslim. Keluarnya seekor binatang. Dajjal ni binatang, orang macam binatang, berbulu penuh, tak tahu depan belakang. Ada mata dia buta, tertulis perkataan kafir. Dia tu makhluk. Tapi ada manusia yang dia menggunakan akal dia, dia tak boleh terima. Ada beberapa tokoh pemikir Islam yang nama dia pemikir Islam, dia kata apa? Ahli sunnah kata Dajjal itu makhluk yang akan keluar. Makhluk macam kita, makhluk. Ya'jud Ma'jud makhluk, bentuknya begini, rupanya begini. Dan Nabi sendiri apabila di Madinah ada anak Yahudi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dia ada sifat-sifat Yahudi. Dia sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat Dajjal, buta mata pun semua. Depa kata Ibnu Sayyad itu Dajjal. Nabi pergi mengendap tengok. Nabi pergi duduk kembang daripada jauh. Nabi kata bukan. Menunjukkan apa? Dajjal itu makhluk. Ada orang kata, ini bukan cerita Ultraman lawan Arab Sakso. Takkan ada makhluk macam ni. Takkan ada benda menatang macam ni, yang bila dia lalu di satu tempat, keringlah tempat tu. Bila dia lalu di satu tempat, dia boleh menghidup dan macam-macamlah benda pelik. Takkan ada. Maka kita katakan, lepas tu nak faham macam mana hadis. Dia tak tolak hadis tu. Hadis tu dia terima. Cuma dia kata Dajjal ini simbol, lambang kepada satu zaman yang penuh dengan kedustaan, zaman yang penuh dengan kezaliman, zaman yang penuh dengan kejahatan. Itulah zaman turunnya Dajjal. Bukan Dajjal makhluk tu. Sebab akal dia tak boleh terima adanya monster raksasa macam tu. Lek mana dah. Lepas tu kita tanya balik, macam mana pula kita nak faham hadis turunnya Isa, nuzul Isa? Kan akhirnya Nabi Isa akan turun bersama dengan Imam Mahdi memerangi Dajjal dan membunuh Dajjal. Isa turun tu kita nak faham macam mana?
Dia kata Isa tak akan turun. Dajjal simbol zaman yang penuh dengan kejahatan. Isa, kita di sisi ahli sunnah, Isa akan turun, akhirnya akan turun. Dia akan turun, jasad dia akan turun. Sebab dia tak diwafatkan. Warafi'uka ilayya, kami angkat dia. Tapi akhirnya dia akan matilah. The last story, dia akan mati. Dia kata yang maksud turunnya Isa itu adalah zaman yang penuh dengan keadilan, zaman yang penuh dengan kerahmatan. Itulah maksud turunnya Isa. Jadi maknanya apa? Maknanya sesuatu yang tak boleh diterima oleh akal akan dipusing dan diubah kepada suatu makna yang boleh masuk dengan akal dia, walaupun benda itu tidak disebut oleh Nabi. Maka banyaklah tafsiran-tafsiran yang terkeluar daripada tafsiran yang betul. Maka sebab itu kita tak boleh faham Quran guna otak kita. Kita kena balik kepada tafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata lagi di sini. Dia kata famithalu syara' asy-syams. Dia kata agama ini ibarat matahari. Agama Islam ni ibarat matahari. Maknanya sesuatu yang jelas kebenarannya, sesuatu yang jelas keadilannya. Matahari ni tak ada siapa boleh nafikan kata dia tu kelab ke apa ke. Semua orang kelih. Cuma orang yang tolak Islam ni kerana apa? Kerana pertama dia tak mau mengaku. Yang kedua, kerana apa dia tak boleh? Bukan kerana dia tak nampak Islam tu betul, tetapi kemungkinan kerana dia belum dapat lagi hidayah, ataupun kerana dia sendiri tak mau. Tapi nak kata Islam tu tak ada siapa boleh petikai Islam. Tak ada siapa boleh petikai. Hakikatnya semua orang tahu kata agama yang benar hanyalah Islam. Cuma kesombongan, kedegilan, kejahilan itulah menyebabkan mereka tolak Islam. Kata Ibnul Jauzi, Islam itu ibarat matahari yang tidak ada manusia boleh menafikan kecerahan dan kejernihan, kehebatan dia itu. Wa mithalul aql al-ain, dan akal itu ibarat mata. Akal kita umpama mata. Agama yang Nabi bawa umpama matahari. Maka kata Ibnul Jauzi, mata yang sempurna dia tak boleh untuk berdusta tentang kehebatan matahari. Faham tak? Dia nak sastra sikit tang ni. Pasal dia salah satu kehebatan dia dalam bahasa lah, kan? Dia orang yang mengaji bahasa, dia nak buat keindahan sikit. Dia kata orang dengan Islam ni macam mata dengan matahari. Maknanya tak ada siapa yang boleh melainkan kawan tu, sama ada pasipah hang tak kelih, sama ada dia buta. Jadi orang yang tak nampak Islam itu sebagai agama yang benar, orang ini termasuk daripada golongan orang yang buta. Orang yang buta. Pasal itu Quran menyifatkan orang yang menolak Islam ni orang yang buta. Orang yang buta. Buta mata hati, buta perut. Buta mata ni tak ada masalah tuan-tuan. Cari dalam YouTube berapa ramai orang yang buta mata tapi hebat dia punya ilmu dia. Bekas mufti Saudi dulu dan sekarang, As-Sabiq yang dulu, Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi, adalah seorang yang buta. Dia buta, tetapi menjadi mufti. Kita yang celik ni bukan takat mufti, rukun sembahyang pun tak ketahuan hujung pangkai. Yang sekarang ni pun mufti, buta, buta mata dia. Tetapi Allah Ta'ala berikan ketenangan, keterangan, hidayah, hebat, berilmu, alim. Orang yang celik pula main mengaji dengan orang yang buta. Sebab tu kita buta mata ni bukan isu, tetapi buta pada hati kita. Buta hati ni, pi ceramah banyak mana pun, pi tegur banyak mana pun, pi luku banyak mana pun, pi duk, kalau takat duk sindiak-sindiak tu tak faham, kalau kata terang pun tak ada nak boleh ubah. Buta. Kan?
Okey. Walamma thabata 'inda al-aqal aqwalul anbiya as-sadiqah bidalail mu'jizat al-khariqah sallama ilaihim wa'tamada fima yukhfa 'anhu 'alaihim. Walamma an'ama Allah 'ala hadha al-'alam al-insi بالعقل افتتح الله بالنبوة آبيهم آدم عليه السلام فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابل بهواه فقتل أخاه. Dia bawa contoh, dia kata apa? Cuba kita lihat bagaimana sejarah permulaan manusia. Apabila Allah Ta'ala menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam bersama dengan keturunan dia. Kita ni semua ni keturunan Nabi ni, jangan main-main tuan-tuan. Kita ni daripada keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi Adam. Ada darah kita ni darah Nabi. Mengaku bilah. Dah buat macam nak betul. Okey. Kemudian dia kata apa? Allah Ta'ala telah memberikan mereka wahyu. Allah Ta'ala telah menunjukkan jalan yang benar. Dan Allah Ta'ala telah memberikan, orang kata apa, segala-galanya. Akalnya di Nabi bagi petunjuk apa semua. Tetapi telah rosak manusia itu. Kenapa? Dia bawa contoh apa di sini? Dia bawa contoh Qabil dengan akhahu, saudaranya Habil. Apa yang merosakkan akal manusia? Apa yang merosakkan kehidupan manusia? Apa yang merosakkan manusia itu? Apa dia? Nafsu dia. Dia kata, cuba kamu lihat sejarah manusia. Sejarah manusia daripada zaman Nabi Adam. Kesempurnaan akal, kehebatan akal telah rosak kerana nafsu. Qabil ini, nama ni disebut هذا الاسم من إسرائيليات وبعض الأحاديث الضعيفة ولم تثبت تسمية ابن آدم في القرآن والأحاديث. Qabil Habil ni tak apalah tuan-tuan nak sebut, tetapi tuan-tuan kena pegang, ini tidak disebut di dalam hadis ataupun dalam Quran. Penamaan anak Nabi Adam Habil dan Qabil ini datang daripada riwayat Israiliyat. Israiliyat menyebut nama anak Adam itu Habil dan Qabil. Tak apalah, kita sebutlah, tidak ada masalah. Cuma jangan kita pegang kata Habil Qabil itu Quran sebut, tak ada dalam Quran. Cerita Israiliyat, tak apalah, dia tak kacau akidah. Just nama ya, macam bini apa dia ni? Bukan bini dia Yusuf tak kahwin pun dengan Zulaikha. Tak ada riwayat pun sebut yang sahih. Cuma dia kata riwayat mana? Riwayat kad kahwin dah. Dalam hadis Bukhari Muslim tak sebut kata Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Cuma bila kita kaji riwayat-riwayat yang datang bil athar, riwayat dengan sanad yang kuat dan sahih, daripada kad kahwin, dimutawatir lah. Tak mutawatir. Tetapi riwayat itu tak ada. Dan Quran tak pernah sebut Zulaikha. Quran hanya sebut Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz. Ada ustaz melampau lagi. Dia kata apa? Dia kata Al-Aziz, menteri tu adalah juga Nabi. Kita kata awak yang ustaz boleh bagi tafsiran macam tu, yang kata Al-Aziz suami kepada wanita yang fitnah Nabi Yusuf tu juga Nabi. Dia kata apa? Dia kata kalaulah Al-Aziz tu bukan Nabi, macam mana dia boleh benarkan bini dia pergi kahwin dengan Yusuf? Kesanggupan dan kerelaan dia mengahwinkan bini dia Zulaikha dengan Yusuf membuktikan ini hanya boleh dilakukan oleh seorang Nabi. Makcik-makcik yang duduk balut ketupat di kampung tersandang dengar cerita dia lagu tu ke? Hang kono punya lah jauh, bukan kata rombok dah, terkeluar masuk taman senar tu tergolek dah. Mai mana cerita kawan tu Nabi apa semua ni merepek tuan. Sebab tu kita kena fokus cerita dia apa? Cerita dia bagaimana nafsu boleh merosakkan manusia. Nampak? Okey. Tak apa, kita tinggalkan bab tu. Nama-nama ni tak penting. Macam tu juga nama seperti buah khuldi. Kita kata buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala Hawa makan tu buah khuldi. Buah itu juga tak pernah disebut. Allah Ta'ala tak pernah buah nama buah khuldi. Cuma Allah Ta'ala sebut apa?
Allah Ta'ala sebut wala taqraba hadhihi syajarah. Hampa makanlah apa yang hampa nak makan, cuma hampa jangan makan pokok ini. Quran tak pernah sebut pokok khuldi. Quran hanya sebut hadhihi syajarah, pokok ini. Tetapi orang kita ni kalau sebut pokok ini, dia tak rendang cerita tu. Maka dia kata pokok khuldi. Yang buh nama khuldi tu siapa dia? Bukan daripada Allah, tetapi iblis yang menamakan pokok tu khuldi. Sebab apa? Sebab iblis kata hampa Allah Ta'ala tak bagi makan ni bukan pasal apa? Bukan pasal dosa ke apa? Pasal kalau hampa makan, hampa jadi khalidin, orang-orang yang kekal. Maka dapat kat kita khuld, pokok khuldi. Tak apalah, nama boh ya, tak masuk neraka pun. Okey. Maka disebut di sini faqatala akhahu thumma tasha'abatil ahwa' bin nas fasharaddathum fi بيدات الضلال حتى عبدوا الأصنام واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسول والعقول اتباعا لأهوائهم وميلا إلى عادتهم تقليدا الكبرائهم. Dan penutup pada kuliah kita malam ini tuan-tuan, apa dia? Manusia ini kehebatan akal dia tidak akan mampu sekiranya dia bergantung semata-mata kepada akal dia untuk menyelamatkan dia daripada nafsu dan syaitan. Bagaimana Nabi Adam AS sendiri, seorang Nabi, tak boleh untuk lari dan selamat daripada tipu daya iblis. Khidak, tipu daya iblis. Maka sebab itu disebut di permulaan kitab ini. Kenapa dia buat kaitan ni? Kerana dia kata the best solution, the only solution, hanya satu saja penyelesaian untuk kita nak menghadapi apa yang akan kita baca panjang nanti, belitan dan tipu daya iblis itu, bukanlah akal kita. Hebat bagaimanapun akal manusia, dia tak akan boleh untuk berhadapan dengan talbis iblis. Sebab itu salah satu topik yang ada dalam kitab ini tuan-tuan, apa dia? Bagaimana iblis menipu. Tuan-tuan tengoklah dalam kitab ni, salah satu bab yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, bagaimana iblis menipu ulama. Ulama ni ada ilmu ke tak ada ilmu? Hebat, tidak tak nama ulama. Maknanya tuan-tuan, kehebatan ilmu, kehebatan akal yang cerdik tak mampu untuk berhadapan dengan talbisu iblis. Tetapi yang dapat menjawab, membantah dan membongkar talbisu iblis hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu apabila kita akan lalui nanti, dia semakin menarik. Kitab ini semakin menarik. Sebab itu kita akan lihat nanti satu persatu tipu daya iblis dipatahkan dengan hujah nakal dan akal. Apa dia hujah nakal dan akal tu? Bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi membantah satu melalui hujah Quran dan Sunnah, termasuk logik akal. Hebatnya Ibnul Jauzi dari sudut itu. Dia membantah amalan ini yang disangka baik. Dia bawa nas Quran yang kata apa? Yang mencanggah, yang menyanggah, yang menolak amalan itu. Dia bawa Quran kata apa, hadis kata apa, pasal apa amalan ni nampak baik tapi sebenarnya bercanggah. Kemudian dia bawa dari sudut, kenapa akal tak boleh terima benda ni? Sebab itu dia kata solusi penyelesaian kepada talbisu iblis yang melanda manusia ini hanyalah agama sahaja. Kita bagi laluan pada azan, terbang. Kemudian kalau ada soalan sikit sebanyak, kalau boleh kita jawab, kita ambil sikit untuk kita jawab insya-Allah taala. Pertama tuan-tuan, isu menyebut seseorang itu syahid, fulan syahid, seperti kita menyebut dia syahid, kita ta'yin, kita menetapkan kawan ni syahid, kawan ni syahid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab-bab dia buat satu bab
larangan menyebut atau memanggil atau menetapkan seseorang itu syahid. Isu kawan tu syahid tak syahid ni, dia termasuk dalam benda-benda yang ghaib, benda-benda yang rahsia Allah Ta'ala. Cuma kita ni sebagai manusia, kaedah kita, tuan-tuan ingat sampai bila-bila penting, kita pegang prinsip nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Ini prinsip ahli sunnah. Nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum apa yang kita nampak zahirnya. Adapun di sebalik apa yang kita nampak sarair, rahsia-rahsia ataupun kesudahan pengakhirannya itu, kita serahkan kepada Allah. Wallahu yatawalla, kami serahkan pada Allah. Pertama, syahid ni bila kita pergi bubuh kat satu orang, tak kira lah siapa pun, kita telah memastikan sesuatu yang menjadi hak Allah Ta'ala, yang hatta Nabi sendiri tak tahu. Cuma yang kita boleh sebut ataupun kita boleh kata, mudah-mudahan dengan sikap dia, dengan amalan dia, apa yang saya kenal, mudah-mudahan dia syahid. Moga-moga dia bersama dengan orang-orang yang saleh di syurga. Kita hanya boleh peringkat doa sahaja. Tak boleh kita kata dia bersama dengan bidadarinya di dalam syurga. Itu lirik. Mereka ni duk mengaji dengan lirik lagu Ellie Cats. Ustaz minat Ellie Cats. Saya bukan minat. Cuma bila kita mengkaji, kita berjumpa lah benda-benda ni. Ellie Cats antara lirik yang kufur. Ini seni kata lirik lagu. Bagi saya tuan-tuan, seni kata lirik lagu, kalau dia sedap, dia tahu dia kena tinggal. Kan? Dia kata apa lah lagu dia? Ku tunggumu di pintu, andai ku pergi dulu sebelummu. Saya tak tahu menyanyi, sebab tu saya tak boleh masuk rancangan dalam TV. Yang boleh masuk dalam TV tu kena menyanyi. Saya kalau menyanyi tuan-tuan jahanam. Sebab tu saya tak menyanyi. Dia berkata tak masuk rancangan tu, nanti saya belajar menyanyi, saya masuk kalau habis saya dah. Andai ku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu. Lafaz ini adalah lafaz yang kalau diucapkan oleh orang Islam, dia boleh mengakibatkan rosak akidah dia. Sebab kalimah ku tunggumu di pintu syurga, kalimah apa? Jazim. Kalimah yang menggambarkan kepastian. Maknanya apa? Aku ni confirm dah. Confirm dah apa? Confirm dah masuk syurga. Aku tunggu kat pintu. Tuan-tuan, syurga neraka ni hatta kan Nabi sendiri tak boleh nak abang. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka, melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Jadi kalau kita pergi kata hang dia ni syahid, dia ni syahid, dia ni asyahid, artinya kita telah menyebut bahawa kita memastikan dia mendapat syahid. Sebab itu kes macam saudara Ammar rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ghafarallahu lahu, kita daripada dengar cerita orang puji dia kan, daripada ucapan dia, kita rasa dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang. Cuma bila orang kata Ustaz Ammar ni syurga mana? Ui, jangan melampau Syekh, entah, jangan comaklah sikit. Sampai mai perkataan Ammar ni syurga mana? Oi, masuk pun belum tentu. Hang pergi tanya syurga mana? Awak ustaz dengki. Kita bukan masalah dengki, kita masalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hampa jangan lajak apa dengan Allah Rasul tak abang. Kita jangan lajak. Mungkin kita nampak ya, apa pandangan ustaz pasal saudara Ammar rahimahullah, dia orang baik, orang saleh, banyak berjasa, taat, orang yang bagus, orang yang dakwah, orang yang kuat. Saya doakan mudah-mudahan dia masuk daripada kalangan orang-orang yang saleh. Cukup. Nanti dekat tu. Tetapi sampai nak kata syurga mana, bidadari apa semua, memastikan dia syurga
meletakkan dia sebagai ahli syurga, itu bukan kerja kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi melarang akan hal ini. Apabila berlaku dalam satu peperangan, ramai manusia mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Nabi mengatakan fahuwa finnar, dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Depa tak salah lah, sahabat tak salah, pasal sahabat tengok dia berjuang. Orang berjuang ni takkan masuk neraka. Nabi kata fahuwa finnar, dia dalam neraka. Depa ikut dia. Akhirnya dia tercedera, dia tak mampu untuk tahan kecederaan dia, dia tikam diri dia. Dia mati, khatimah dia adalah penutup dengan bunuh diri. Benarlah kata Nabi. Depa balik jumpa Nabi, depa kata benar, sadaqa Rasulullah. Benar apa yang Nabi habaq, dia ni ahli neraka. Pasal apa? Kami tengok dia bunuh diri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih, cerita pasal golongan yang dilempak dalam neraka. Siapa dia salah satu yang dilempak dalam neraka? Orang yang berjuang di jalan Allah. Hadis Muslim ni. Hadis riwayat Imam Muslim. 3 kelompok yang dilempak dalam neraka, salah satunya orang yang berjuang, berjihad di sabilillah, fi sabilillah. Allah Taala panggil dia. Allah Taala tanya dia, "Pasal apa? Pasal apa hang pergi berjuang, hang pergi berjihad?" Dia mati sebagai orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. Allah kata apa kat dia? Dia kata apa? Qataltu. Aku membunuh, aku berperang kerana Allah. Allah jawab, qatalta liyuqala lahu jari'. Hang bohong, kadzabta, hang bohong. Hang bukan berperang kerana aku, tetapi hang berperang supaya manusia memanggil dan menggelarkan hang sebagai orang yang berani. Fasuhiba 'alan nar, diheret muka dia dan dilempar dalam neraka. Saya bukan kata isu amal tu isu salah satu contoh lah. Banyak lagi contoh. Kita tak hukum siapa-siapa dengan kebaikan dengan siapa-siapa dengan keburukan. Cuma kita menyatakan apa? Kita ada haknya. Kan? Tu imam mati, tu Bilal mati, dia kata Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat, Allah Taala berkat. Dia main masjid. Dia cukup dekat tu. Nak kata semua ahli masjid masuk syurga, ada bendahari masjid buat pagar harga sampai 36,000. Pagar harga 3-4 ribu, bayar guna duit masjid, dia bukan sebut harga, dia buat apa semua, bukan dipolish lah, tak ada cari. 36,000 pagar bendahari masjid. Oi, orang masjid takkan nak muhum. Oi, orang masjid ni ringan lah, kita tanggung dia. Tak. Buat pagar 36,000, harga 13,000, bubuh 36,000. Bendahari masjid, bukan yang jual ayam biak. Ayam biak mohon quotation kita tak heran, ni bendahari masjid mohon quotation. Maka sebab tu saya kata tuan-tuan muslimin dan muslimat, nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita melihat manusia, kita kata dia, saya tahu dia baik, dia salih. Lebih daripada tu saya serahkan pada Allah Taala. Itu sikap kita dalam hal ini. Saya rasa cukup dulu sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Itu pun talbisu iblis. Talbisu iblis. Cuma kita tak nampak. Wallahu taala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.